Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita sambung balik pengajian kitab Safinatun Najah. Malam ini muka surat 3, perenggan yang bawah sekali. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan wal ilmu bi faridatihi wal ilmu bi fardiyatihi wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunnatan wal ma'ut tuhuru wa dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadasi. Baik, kita sambung lagi syarat wuduk. Dia kata dulu syarat wuduk itu 10. Maksud syarat di sini syarat sah. Yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga suci daripada haid dan nifas, yang keempat bersih daripada sesuatu yang menegahkan sampai air kepada kulit. Malam ini yang kelima, yang jangan ada atas anggotanya sesuatu yang mengubahkan sifat air. Malam ini yang kelima, mengetahui dengan segala fardunya. Dan yang ketujuh, jangan mengiktikadkan mana-mana fardunya itu sunat. Maksudnya begini, kita tahu hak mana wajib, hak mana sunat. Kalau orang tanya basuh muka itu wajib ke sunat, kita pergi kata sunat, tidak sah lah. Sebab tu ilmu dahulu daripada amal. Sekalipun dalam perkara-perkara dunia. Perkara dunia kalau tak ada ilmu tak jadi kau. Termasuk perkara lara, perkara maksiat, mesti ada ilmu juga. Apatah lagi perkara yang sangat mustahak, iaitu amal ibadat kita yang menjadi amal bekalang di akhirat nanti. Lebih-lebih lagi berhajat kepada ilmu. Jadi mu tahu tak bahawa dalam ambil air semayang ni ada yang wajib, tahulah. Ada yang sunat. Baik. Kata setengah ulama, wajib kita tahu 6 perkara yang wajib masa ambil wuduk, iaitu niat, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki dan tertib. Kalau tak tahu tidak sah. Sama dengan rukun 13. Wajib kita tahu bahawasanya takbir itu wajib, rukun. Baca Fatihah itu mesti, kalau tidak baca tidak sah. Rokok itu mesti, kalau tidak rokok tak jadi sembahyang. Kita kena tahu. Adapun kita nak susun satu-satu, tidak wajib, asalkan kita buat yang betul. Macam orang ngaji sifat 20 lah, dia bilang wujud bakok, padahal wujud kidang bakok tulisan kita. Dia wujud bakok wadaniyah kidang kediang. Tak ada masalah. Kerana apa? Kerana bukan penting bilang nombor tu, kepahaman kita. Maka dalam rukun wuduk yang penting kita buat 6 rukun. Baik. Yang sunat jangan kita kata yang wajib jangan kata sunat. Gamak-gamaknya kita boleh tak kabur dalam semayang hak mana rukun mana sunat. Ingat tak? Umur 30 lah. Salah lagi. Biar kita tahu ni rukun ni sunat. Tapi kalau kita tak boleh nak bezakan bagi orang awam macam orang ramai ni, tetapi kita buat sembahyang kita itu betul. Dan jangan kita iktikadkan yang wajib itu sunat, maka ulama mengatakan masih lagi sah ibadat kita. Tapi kalau boleh biarlah kita mahir dalam bab amal ibadat yang fardu ain. Ni fardu ain ni bukan fardu kifayah, bukan suruh bagi faraid ni. Bukan suruh cerita tentang ilmu falak. Wajib kita sendiri kalau boleh biarlah kita faham dengan betul. Air itu suci lagi menyucikan. Wal ma'ut tuhuru, air yang suci. Air yang suci yang tak menyucikan tak boleh. Contoh air yang suci tapi tak boleh buat bersuci. Air 5,
Air tebu tak boleh buat basuh berak. Nah, ambil wuduk dengan air cendol tak sah. Padahal air cendol itu suci. Tok Imam nak semayang ngecik cendol di kain Tok Imam. Tak wajib basuh, sah semayang. Kenapa tak wajib basuh? Kerana dia bukan najis. Dan kenapa air cendol tu walaupun bukan najis tidak boleh buat bersuci? Kerana dia tahir ghairu mutahhir. Dia hanya suci, tidak dibuat bersuci. Yang dibuat bersuci termasuk wuduk yang kita mengaji malam ni, air yang turun dari langit. Mesti dari langit. Wa anzalna minas sama'i ma'a, kamilah yang telah menurunkan air bagi kamu semua daripada langit. Nah, kalau air yang bukan asal daripada langit tak boleh. Ada satu lagi air yang tidak datang daripada langit tapi boleh buat bersuci. Air benda? Air mata air daripada langit. Jatuh ke bumi, kalau bertakun di tempat yang besar kita panggil laut. Faham lagi? Kalau tempat tu kecil kita panggil tasik. Kalau tempat tu kecil lagi kita panggil paya. Kalau dia masuk dalam bumi kita panggil air galiang, air mineral, air mata air. Kalau dia boleh jenis nopak panggil air terjun. Semua asal daripada langit. Kalau duduk dah tempat yang jenis panjang orang panggil sungai. Kalau jenis yang panjang tu tak lebar dia panggil parit. Ada lagi boleh ambil wuduk, bukan daripada hujan. Air bong daripada hujan dia menguap naik. Air saji daripada hujan diturun di kawasan yang suhunya rendah, dia membeku di udara. Air benda dia? Air kong. Tapi ya, dia nak jawab. Betul, air yang keluar daripada tubuh Nabi. Nampak? Betul tak? Ingatlah tu kalau kau tanya, air yang keluar daripada tubuh Nabi. Ada berlaku beberapa kali, bukan sekali. Di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwasanya ketika masuk waktu asar, ramainya orang mencari-cari air. Kerana air nak berwuduk maya asar ada tak siapa satu bekas. Mana ada dalam satu bekas je. Lalu pergilah pergi mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, waktu asar sudah masuk tapi air ada sikit. Macam mana nak bersuci? Okey? Nabi kata buat mari baldi. Hak ada air itulah. Orang pun buat mari letak depan Nabi, lalu Nabi meletakkan tangan, semua sahabat tengok keluar air celuh jari. Macam air macuk. Lalu mereka mengambil wuduk daripada air yang keluar daripada jari Nabi pada hari yang lain dan minum. Jadi orang tanyalah, Abu Sa'id, masa tu mu berapa orang? Katanya 1,500. Tapi kalau ada 100,000 kata cukup, pasal banyak keluar air. Itu air yang keluar daripada tubuh Nabi. Itulah air yang paling mulia. Air-air mulia ni air Zam-Zam, air kolam Kausar, air yang mulia. Betul tak? Ada setengah dulu kata air sungai apa benda ni? Air sungai Nil, air sungai Furat di Iraq. Tapi yang paling mulia air yang keluar daripada badan Nabi, kerana Nabi makhluk paling mulia. Okey? Itu baru pemimpin yang hebat. Air keluar pada badannya kita boleh ambil, boleh mandi junub, boleh minum, boleh apa benda ni berwuduk. Kalau air yang keluar daripada pemimpin hari ni boleh kita ambil wuduk. Masuk waktunya, kemudian wadukhul wakti wal muwalat dan muwalat lidaimil hadas, masuk waktu dan berturut-turut bagi orang yang sentiasa berhadas. Ni kena jaga ni, faham baik. Kalau kita ni tidak ada penyakit hadas, penyakit apa benda ni dedas, penyakit sentiasa keluar hadas, tidak perlu tunggu masuk waktu nak ambil wuduk. Masa mana nak ambil sah? Contoh, subuh pukul 6 contoh. Kita bangun 5.30, kita ambil dah wuduk, boleh. Zuhur pukul 1, kita ambil wuduk 12.40, boleh. Tetapi jika kita ni daimul hadas, daim makna kekal atau sentiasa berhadas. Sentiasa berhadas ni penyakit Antaranya kalau laki-laki salisil baul, air kecil nitik amon.
Kan kita orang normal, orang sehat, bila kita kecing, habis botol, kita pun berhenti kecing. Air kecing tu baik tak lagi? Tak. Okey, basuh. Selesai masalah. Kau apa tengok jam pukul 8. Bila pula kecing? Pukul 11 kan? Tapi kalau daimul hadas, walaupun kita habis dah kecing, gerak lagi tu baik pula tek. 2 minit tek keluar. Pasal apa? Pahit dia dulu. Nawawi panggil sentiasa berhadas. Kalau orang perempuan yang sentiasa mengalir istihadah, darah istihadahnya nitik. Dia tak sihat dah. Ada lagi dia panggil daimur rih, selalu kentut. Kita kentut juga. Mu berapa jam kali kentut? 3 jam sekali. Mu kira ya? Aku dah kira. 3 jam sekali kentut. Jangan cik mak. Sehari apa kali? Lebih kurang 3-4 kali. Ya tau. Tu normal lah. 3 jam sekali keluar angin. Faham tak lagi? Tapi kalau daimur rih, dia tak dang nak semayang. Kalau semayang itu 10 minit, 3 minit pun 2 minit setengah keluar angin. Bangun setengah keluar angin, duduk setengah keluar angin. Jadi kalau semayang itu 7 minit, seminit sekali keluar angin, macam mana dia nak solat? Itu panggil orang ini daimul hadas, sentiasa berhadas, tapi hadas itu keluar angin. Barak sekali seminit, 120 kali tu. Macam mesinkan. Kalau gitulah dari semayang boleh. Kenapa? Mereka ini orang yang kesukaran, yang sentiasa keluar nitik air kecing. Orang ini ditimpa kepayahan. Orang yang sentiasa keluar apa benda ni, air istihadah darah, kepayahan. Angin tu baik sama orang yang dalam kesukaran. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Kaedah kita, orang yang kepayahan menarik hukum keringanan. Maknanya orang lain tidak dimaafkan, dia dimaafkan. Kita kalau semayang nitik air kecing batal, orang yang daimul hadas, yang dedah tadi, tidak batal. Itu maksudnya. Perempuan lain yang sehat keluar darah kok kemaluan tengah solat, batal. Tapi perempuan yang istihadah tak batal. Tok Imam ketuk sekali batal dah. Tapi yang daimur rih nyakit tadi, kuat pada dia buluh, tak batal. Apa? Kerana orang yang Allah balakan dia dengan penyakit kesukaran. Nampak? Maka atas asalnya firman Allah, sabda Nabi, inna dina yusrun, agama kita ini adalah agama yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah nak hak mudah, tak mau jadi payah bagi kamu. Maka datang kaedah al-masyaqqah tajlibut taisir. Siapa-siapa yang dalam kepayahan diberi keringanan. Orang yang dalam keadaan musafir diberi keringanan, boleh jamak semayang. Orang yang pening kepala tak boleh berdiri, dia beri keringanan, boleh semayang duduk. Faham tak? Jadi orang yang ketuk sokmo gini, sah semayang dirinya, tiada sah untuk orang lain. Faham lagi? Pasal dia ketuk mau dia sah kerana dia orang penyakit. Dia tak boleh jadi imam kepada orang lain yang tidak berpenyakit. Kata Syekh Ramli, tapi kalau makmum dia penyakit macam imam juga, makmum kedebung bang, orang panggil surah ni surah ketuk. Boleh, tak ada masalah lah. Boleh jadi imam. Faham lagi? Pasal apa? Pasal standard belaka. Tapi kalau dia jadi imam padahal dia ketuk, makmum orang sehat, tak boleh. Okey? Jadi bagi yang penyakit turun sama hadas ni, keluar sama ketuk, nitik sama air kecing, nitik sama darah istihadah, nak ambil wuduk mesti masuk waktu. Itu dia khabar. Jadi kalau jenis air nitik, air kecing, nitik emak, tak boleh masuk, tak masuk waktu, tak boleh ambil wuduk.
Faham? Nak ambil wuduk saja boleh, ambil wuduk tu solat tak boleh. Tiba-tiba kau bang sebut Allahu akbar. Baru dia boleh ambil wuduk. Faham? Dan juga muwalat, berturut-turut. Siapa? Orang yang daimul hadas. Kita yang sihat ambil wuduk tak wajib berturut-turut. Maksud berturut-turut, lepas basuh muka mesti terus basuh tangan. Lepas basuh tangan jangan tinggal, jangan duduk saja. Jangan rehat dah. Mesti terus sapu kepala. Lepas sapu kepala mesti terus basuh kaki. Itu panggil muwalat. Kita muwalat orang sihat sunat, tidak wajib. Faham lagi? Kita boleh ambil anjak-anjak masa. Nah, kita orang sihat ambil wuduk kan ni, basuh muka ke ayung. Basuh tangan cabar 3. Siapa di benda wakar tengah sapu kepala. Basuh kaki nu kita pelora saujana. Sah, hukumnya sah. Faham lagi? Tidak wajib berturut-turut kerana kita tidak ada keluar hadas. Faham lagi? Jadi selama kita ambil tu jangan keluar hadas sudah, tak masuklah wuduk. Tapi kalau orang yang daimul hadas ni wajib kena ambil segera. Basuh muka terus basuh tangan, basuh tangan sapu kepala, sapu telinga, terus basuh kaki. Nah, kerana nak meringankan hadas yang keluar. Kemudian muka surat sebelahnya pembatal wuduk. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Terjemahnya pembatal wuduk itu 4 perkara. Kalau terjemah yang sahih, nawaqidu segala yang membatalkan. Segala yang membatal atau segala yang merosakkan wuduk. Iaitu arba'atu 4 asya'a 4 perkara. Tidak ada lebih daripada 4. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ni semua ni mengaji ni, kita ni orang mazhab Syafi'i, baca kitab Syafi'i lah. Hafinatul Najah ni kitab fiqh mazhab Syafi'i. Mu nak mengaji Hambali kitab lain. Faham tak ke? Orang ni macam-macam ni. Dia tak mengaji mana, dia kata tak. Saya ni ikut Hambali je. Hodoh ikut Hambali. Nama dia Eja Jawi pun sudah dah tapukang. Faham tak ke? Mu ngaji bila tu? Kita apa? Kita Hambali mengaji dua ni bukan tak boleh, kena belajar. Boleh ikut Hambali silakan, tapi belajar fiqh Hambali. Belajar kitab Al-Muqni. Nampak tak? Belajar kitab Syarah Muflih yang seumpama baru panggil fiqh Hambali. Dia tidak mu Hambali mu ambil pelajaran dia. Aku tengok-tengok orang print screen dalam Facebook. Itu masalah, okey? Bukan salah, kita boleh ikut. Kulluhum 'ala shawab. Semua 4 mazhab ni betul belaka. Yang tak betulnya kita. Okey? Belajar boleh. Tak mau ikut mazhab Syafi'i walaupun saya duduk pada Kuang, saya nak ikut Maliki boleh. Ngaji fiqh Maliki. Boleh jadi betul. Tidak mengaruh. Yang pertama, al-awwalu al-khariju min ihdas sabilaini minal qubuli wad duburi rihun aw ghairuhu illa al-mani. Pertama, keluar daripada salah satu daripada 2 jalan, daripada kubul ataupun daripada dubur, angin atau lainnya kecuali mani. Baik. 4 perkara membatalkan wuduk. Nak jadi batal wuduk mesti ada wuduk. Faham lagi? Kalau tak ada wuduk tidak batal wuduk. Faham? Sebab tu kentut yang membatalkan wuduk sekali saja. Siapa yang kentut 2 kali tidak batal wuduk. Okey? Kan kita selama ni kita ada wuduk tak? Faham? Ada wuduk. Lepas tu sekali kentut batal. Batal. Pun batal. Kalau pun tak batal. Bong tak batal. Pong tak batal. Yang batal sekali. Ini kaedah ni faham tak ke? Faham tak? Tak faham tanya, tak tanya faham.
Kita ada wudu, kita kentut mok, batal tak? Bila dah batal, kentut lagi, batal tak? Kentut 2 kali, tak batal. Ke tak betul? Tak apa lah, nak sahih tu je. Lepas tu suruh ngaji. Faham tak lagi? Jadi yang pertama je batal. Dah batal dah, ada tak pergi wudu? Tak ada dah, lepas tu ketuk pula, batal pula. Dah dah. Faham tak lagi? Kaki semayang pula. Mok. Tak. Apa? Tak ada atas itu. Dia kira bodoh. Faham lagi? Kena faham fiqh. Kena fiqh. Mok tu batal dah. Mok pula sekali lagi tak atas dah. Ada wudu dah. Okey? Macam orang semayang lah. Kalau dia tak takbir lagi, kalau dia ketuk, batal tak? Dia tak takbir lagi, dia ketuk, batal tak semayang? Tak lah. Wudu je batal. Tapi kalau dia takbir dah, baru batal semayang. Tu imam, kalau aurat dia terbuka di dalam solat, batal semayang. Tapi kalau imam itu auratnya terbuka sebelum solat, sudah terbuka, tak batal. Apa beza? Terbuka dalam solat gini, Allahu Akbar, molek aurat dia. Rakaat yang kedua, imam rakaat, cari, nampak punggung, batal lah. Kenapa? Kerana dia sudah sah semayang. Bila sudah sah semayang, terbuka aurat, batal tak? Batal. Tapi kalau tu imam yang tak tutup aurat sebelum semayang lagi, tak tutup dah. Nampak? Contoh tu imam bangun tengah malam, tak kira tok siap ke apa pun, semayang tahajud. Tetapi oleh kerana dia tak mau gerak anak-anak dia, ganggu, dia tak buka api. Dia semayang dalam gelap. Okey? Sama-sama gitu je. Dia ambil jubah, pakai. Dipakai jubah. Okey? Kaci apa tekak, masuk serban, kubur ridak atau kepala bau, semayang tahajud. Faham lagi? Rakaat kedua semayang tahajud, masa tengah sujud, bini dia bangun nak pergi kecil. Bini dia buka api, tengok tungging, bukan pakai jubah baju Melayu saja. Dia ingat ke jubah dah atas sama je, jubah dengan baju Melayu, faham lagi? Ngacing sama, tekak sama, faham? Kocek sama, dulang-dulang tak akal. Jadi daripada awal dia tutup dak aurat. Tak tutup. Jadi dia takbir sah tak mayang. Jadi tungging itu batal tak? Tak batal. Tapi jangan terus lah, tak ada atas. Faham tak? Dari kira ni, faham tak kira? Jadi bila dia sah wuduk, barulah batal. Okey. Apa dia yang membatal yang pertama? Al-khariju, yang keluar. Min ihdas sabilaini, dari salah satu daripada 2 jalan. Jalan tu maksudnya 2 kemaluan. Daripada kubul atau dubur. Nak rayak. Kemaluan ni apa maksudnya? Apa makna kemaluan? Kemaluan ni maknanya kalau orang tengok malu. Faham lagi? Orang Arab panggil aib. Batu aurat ni makna al-aurah al-aibu. Arti aurat ialah keaiban. Okey? Bagi kita aurat angry bird dalam Islam bukan. Aurat tu kemaluan adalah aurat. Nampak? Waktu perempuan yang mendedahkan rambut, dia mendedahkan kemaluan. Nampak ni? Sebab apa? Sebab makna aurat ialah kemaluan. Apa makna kemaluan? Benda yang kalau dilihat orang, kita akan jadi malu. Dalam Islam, orang nampak peha dia akan jadi malu. Kerana peha itu kemaluan. Nampak? Perempuan kalau orang nampak rambut dia pakai tudung, tapi itu salah warna pun rambut tu ikut biar tak sedar. Dia sedar tu masuklah kereta, malu dia. Padahal nampak rambut dia 3 orang. Kenapa? Kerana dia orang beriman. Tapi kita sudah salah faham,
Kemaluan hanyalah alat kelamin yang kecil merah tu saja. Sebab tu kita tak ada masalah. Duduk di universiti, rumah sewa semua, spender main bagi dalam rumah. Faham lagi? Nampak tak? Kerana faham kita, kemaluan alat kecil merah, kubur dan dubur saja. Dalam Islam tak. Kalau nampak aurat je, macam kita laki-laki nampak peha je, malu. Rupa nampak lengang, selok lengang, malu dah. Kita dengan adik tu beli ikan. Nolek kembang atung kilah dia sandal pula ni dibakar tuk perai. Faham lagi? Tuk perai tengok, wah, ayah kurik. Faham lagi? Nah, dekah pula 2 ekor pergi pari. Nah, ni masalah. Pasal apa? Pasal bagi dia hak malu tu nampak kemaluan saja. Nah, sisi lengang tak ada masalah, rambut jelek tak ada masalah, nampak tekak tak ada masalah. Okey? Jadi sebenarnya itu alat kelamin. Nampak? Yang sebenarnya aurat kita tu kemaluan. Kerana bila orang lihat, kita terasa malu. Baik, kalau 2 jalan, maksud kemaluan sini kubul dan dubur. Nampak? Kubul ini kataan, maksudnya daripada perkataan qabal, iaitu benda di hadapan. Nah, dubur itu dabar, benda di belakang. Jadi kubul kalau laki-laki, Arab panggil zakat. Lepas tu orang laki-laki, man lahu zakarun, orang yang ada zakat. Unsa, orang perempuan, man lahu farjun, manusia yang ada faraj. Itu panggil unsa, bukan unsa. Unsa, perempuan. Okey? Khumsa pula, man lahu farjan, orang yang ada 2 kemaluan. Itu khumsa. Kita kedua, cik mak dua. Zakarun. Kalau 2 khumsa. Tapi kalau 1 saja tapi farak, unsa dengan hamzah. Nampak? Faham? Unsa, hamzah, nun, alif bebek. Faham? Unsa, wanita. Laki-laki, zakarun, lelaki. Nah. Orang putih panggil benda zakar. Angry bird. Okey? Betul tak? Putih tu. Jadi kalau keluar sesuatu dari kemaluan depan, batal wuduk. Keluar sesuatu dari kemaluan belakang, batal wuduk. Apa yang keluar? Dia buat contoh di sini. Angin atau lainnya. Rihun au ghairuhu. Baik, yang keluar dari kemaluan depan, keluar daripada zakat atau farak, belakang dipanggil duburun. Dubur. Dubur. Dia ada 3 jenis. Pertama, benda yang adi, yang biasa. Yang kedua, benda yang nadir, yang jarang-jarang. Yang ketiga, benda yang syaz, yang pelik. 3 ni sama ada yang selalu keluar, yang jarang keluar, atau yang yang pelik, membatalkan wudu. Dalam fiqh Syafi'i kita. Okey, apakah yang adi, yang biasa? Kencing. Biasa tak keluar kencing? Benda biasa. Laki keluar kencing, isteri perempuan pun keluar kencing. Lagi apa lagi yang biasa? Tai, najis tu lah, berak. Biasa, adi, kebiasaan. Apa lagi yang biasa? Reh, keluar angin. Laki pun ketuk, perempuan pun ketuk, biasa. Yang kedua, nadir, yang jarang-jarang. Kalau perempuan keluar apa? Keputihan daripada dalam, membatalkan wuduk jarang-jarang. Bukan hak sama tu. Keluar istihadah, jarang-jarang. Okey? Lagi apa lagi? Keluar darah, jarang-jarang. Okey, membatalkan wuduk. Yang syaz, yang pelik. Yang pelik ni seperti keluar ulat, keluar cacing. Nampak tak? Bukan keluar setahun kali kita. Zaman kecil itu zaman cacing. Faham? Lepas tu dak cacing dah makan ubat cacing. Jadi seumur hidup ada orang keluar sekali. Pun pernah tu bit cacing je mak. Berapa kali? Dah ingat dah, dak bilang. Keluar sekali 2 tu panggil benda yang pelik.
keluar pada badan manusia, batal juga. Kata ulama fiqh, walaupun cacing tu keluar dah habis, dia ada wuduk, dia sakit perut, dia ingat dia nak buang air besar, nak berak, rupanya keluar cacing, najis tak keluar, batal. Walaupun cacing tu bila dia keluar, dia masuk balik, batal juga. Cacing tu keluar, dia tengok, esok minyak turun, masuk balik. Contoh dia, lugang dia pun masuk balik, batal. Okey? Jangan politik ni contoh. Atau keluar batu, keluar besi, piti seling, keluar buah guli, itu benda nadir belaka. Benda yang syah belaka, yang pelik-pelik. Walaupun kering, batal. Contoh keluar batu karang. Batu karang ini ialah asal daripada apa benda ni, air kecing, dalam pundi kecing, dia mengerah menjadi batu. Dia pergi nak kecing, tak keluar air kecing, teng, jatuh dalam bekas kecing. Dia tengok batu. Tak ada air, kering kemaluan, batal. Cuma bila kering tak wajib basuh. Yang kita basuh tu kerana basah membasahi muncung kemaluan. Faham? Tapi batu kalau keluar kok kecing tu jangan buat mata cicing. Dia najis. Okey, dia daripada air kecing. Kali kira macam mana buat mata cicing. Illal mani, melainkan keluar mani. Maksudnya keluar mani mewajibkan mandi hadas. Nabi cerita barang siapa yang keluar mani, yang mimpi dan keluar mani, wajib kena mandi. Seorang perempuan pun datang, dia tak puas hati lah. Dah kalau perempuan mimpi jimak lah maksudnya. Nabi kata, na'am, iza ra'atil ma'. Ya, wajib mandi juga jika keluar air mani. Mana kalau tak keluar mani, tidak mandi, tak wajib mandi. Okey. Melainkan dalam bab persetubuhan. Dalam bab jima, walaupun tak keluar mani, wajib mandi. Kerana itu hadis yang lain, izal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu. Nabi kata bila berlaku persetubuhan, walaupun tak keluar mani, wajib mandi. Tapi ini dalam masalah seorang. Bila seorang mimpi, bangun tengok keluar mani, faham? Wajib mandi. Jadi kalau kita mandi wajib, adakah wajib ambil wuduk? Jawabnya sunat. Makna kalau kita mandi akad hadas yang besar saja, tidak lagi mengambil wuduk, sudah sah. Tapi kita ikut yang terbaik sunnah, iaitu berwuduk dan mandi dua sekaligus. Jadi mandi itu yang wajib. Ketika mandi wajib, sunat berwuduk. Adapun kalau kita bukan mandi wajib, kita batal wuduk, nak solat, wajib berwuduk. Tapi kalau kita ada dua berlaku, satu batal wuduk, sentuh isteri, batal wuduk. Yang kedua hadas besar, wajib mandi pasal jimak, kita wajib buat satu saja. Maknanya orang yang keluar mani, dia hanya wajib buat satu saja. Yang lebih berat iaitu mandi, yang lebih ringan iaitu wuduk, tidak lagi wajib. Faham? Jadi tak wajib buat dua perkara. Kemudian yang kedua dia kata, asani zawalul akli binaumin aw ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin. Ada satu mumakkinin, maka adahu minal ardi wallahu a'lam. Baik, sebelum kita jawab soalan, dilancarkan tabung kutipan derma bagi tabung pembangunan dan kebajikan Korea Masjid Padang Mekuang kita, muslim-muslimat, adalah dipohon agar menggerakkan tong-tong yang tersedia berdekatan agar dapat diberikan sumbangan derma di dalam tong-tong tersebut. Gerak-gerakkan tong. Duit tuan-tuan dan puan kita akan gunakan untuk maslahah dan imarahkan masjid pada Kuang kita ini.
Baik, sambil-sambil kita beri semangat dalam tahun derma, kita tengok soalan orang Bukit Payung. Soalan yang pertama, saya dalam perjalanan balik dari KL ke Kuala Terengganu, masuk waktu Zuhur saya ada di Gambang. Lalu saya pun solat jamak takdim. Semasa saya sampai di rumah, belum lagi waktu asar. Adakah saya kena ulang semula semayang asar yang saya sudah jamak tadi? Baik. Soalan pertama tentang musafir dan semayang jamak. Dia balik daripada KL lupa nak balik ke Kuala Terengganu. Okey, sampai di Gambang, dia semayang Zuhur pukul 2. RNR Gambang, iaitu jamak takdim. Lepas semayang Zuhur terus semayang asar. Okey, dia sampai di Terengganu pukul 3.45. Belum lagi waktu asar. Faham? Dia duduk 15 minit di rumah, orang bang Allahu Akbar, masuk waktu asar. Soalan dia, adakah wajib kena semayang semula fardu asar? Okey? Jawabnya tengok, adakah sah dia semayang jamak di perjalanan tadi? Mu semayang asar tadi sah ke tak? Perjalanan dia tu daripada Kuala Lumpur ke Terengganu. Cukup tak 2 marhalah? Cukup, boleh jamak. Okey, dia buat pula jamak takdim. Betul tak? Jamak takdim. Dia buat Zuhur, lepas tu buat asar. Betul. Bila sudah betul, tidak wajib ulang lagi. Nampak? Kerana waktu semayang awak sudah sah. Faham lagi? Tak payah ulang lagi. Si A ternampak si B lakukan maksiat. Lalu si A beritahu pada kawan si B dengan alasan kawan nak nasihat si B. Apakah hukumnya? Adakah dikira membuka aib? Baik. Faham soalan, faham jawapan. Kita tengok kawan kita mamak buat dosa. Tapi kita tak tegur mamak. Kita khabar ke Zaid supaya Zaid nasihat. Hukumnya boleh. Bukan kita sengaja nak aibkan mamak. Yang tak boleh kita khabar ke Zaid, bukan nak suruh nasihat, nak suruh aib mamak. Faham lagi? Sebab tu kita ada masalah dengan suami kita berat perangai. Faham? Kita pun terpaksalah kena cerita ke pak saudara suami kita, supaya pak saudara kita ini yang nasihat. Hukumnya boleh. Sebab tu dalam bab mengumpat, jika tujuan islah, tidak dosa. Faham? Sama macam kita report kejahatan orang yang buat lakukan kesalahan kepada polis. Faham? Orang tu buat benda yang tak molek, kita kena cerita report ke polis supaya polis tangkap. Jadi tujuan kita report itu nak buka aib dia saja ke atau supaya islah? Islah ni mana membaikkan keadaan. Faham? Jadi boleh ya, supaya dia tak curi orang pula, tak rapok orang lain pula, kita pun report ke polis. Hukumnya bila kita sebut keburukan penjenayah itu tidak dikira mengumpat. Okey? Nanti polis tanya pula, dah dia buat apa? Tak boleh khabar, tak baik. Faham lagi? Dah awak nak report dia, awak kata dia buat jenayah. Tahu dah dia buat jenayah tapi tak boleh mengumpat. Dia tegur balik awak dah. Faham? Isteri pergi ke pejabat qadi menceritakan keburukan suami. Untuk qadi panggil dan kaunseling. Supaya contoh, suami malas semayang, tak beri nafkah. Jadi harus yang haramnya saja nak memburukkan suami, post dalam Facebook, buat status, nak buat aib-aibkan suami. Itu haram. Tapi kalau dia jumpa yang berkenaan, boleh. Sesat masalah. Saya menetap di Bukit Payung, saya di Kuatang nak balik Bukit Payung Marang, saya berhenti nak jamak qasar Zuhur di hentian Kijang. Saya sapa di rumah belum asar. Kena asar, kena semayang semula, sama macam tadi. Kalau semayangmu sudah sah, tak payah ulang balik. Bagaimana solat orang yang terlantar sakit tak boleh bangun? Bolehkah dia jamak dan qasar semayangnya? Minta ustaz ulas. Dia sakit tak boleh bangun, dah tak boleh bangun, kenapa jamak pula? Bila tak boleh bangun, semayang tidur. Faham lagi? Jadi dalam bab fa'il lam tastati', kalau kamu tak mampu berdiri, faqa'ida, hendaklah kamu semayang duduk. Dalam musnad Imam Ahmad, tak boleh duduk, berbaring, semayang berbaring. Semayang berbaring. Kadar mana boleh buat? Belang tidur gitu kan? Boleh. Kita tak larat nak semayang berdiri, kita semayang duduk. Macam tahiyat awal. Tak boleh duduk, sakit, semayang berbaring. Semayang berbaring, gimana? Kalau duduk terletang gini, kaki hadap kiblat. Kepala kot ni, kaki kot ni,
dan tinggikan kepala. Kepala ni biar tinggi gitu. Allahu Akbar. Lepas tu rakaat Allahu Akbar, akak kepala. Sami Allahu liman hamidah. Baca biasa. Fatihah tetap Fatihah, jangan baca Baqarah. Sujud Allahu Akbar, belang tidur. Sami Allahu Akbar, Rabbi fili warhamni wajbuni warfa'ni wa'zu'ni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu Akbar, mudah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sama saja. Okey? Kita ni sihat tak mayang dah. Main jin. Tak mayang. Dah nampak gua ni. Nah, padahal dalam Islam itu mudah. Tak larat berdiri tidur mayang. Jadi bila kita semayang tak larat nak berdiri, semayang duduk pun tak larat, kita semayang tidur. Semayang tidur bukan jamak. Jadi masuk Zuhur, kita semayang belang baring, Allahu Akbar. Nanti Asar tak payah jamak, tunggu Asar masuk. Asar dah, Allahu Akbar. Faham? Cuma dalam mazhab Maliki, membolehkan orang yang sakit berat, bukan sakit sikit. Faham? Sakit berat macam tadi lah, susah nak bangun, susah nak ambil wuduk, faham? Berat. Okey? Mereka boleh jamak. Jadi kalau kita nak ikut, dalam hati kita aku bertaklid pada pandangan mazhab Maliki, solat jamak kerana sakit dibolehkan. Tapi sakit berat lah, ada ulama membolehkan. Okey? Ya. Macam kita dalam perjalanan macam bomba contoh kan. Waktu maghrib kita paksa pergi padang api. Kemudian dah masuk waktu isyak, kita boleh tak jamak? Dia bukan jamak, dia gini, dalam mazhab Syafi'i dia padamkan api dulu dan qada selepas habis waktu. Tapi syarat api itu adalah kritikal. Kalau api mana gerok terbakar tak boleh, kena semayang. Kalau rumah orang terbakar baru boleh. Ada gerok terbakar 2 lah daun, tak mayang dah baru. Tak boleh. Faham? Jadi bukan qada, bukan jamak, qada dalam mazhab Syafi'i. Saya pernah dengar ulasan seorang berkata, tiada untung orang yang berniaga di rumah Allah. Haram jual beli dalam masjid, di luar masjid boleh. Bagaimana pula hukum pendakwah yang promosi jualan sesudah kuliah di masjid? Dia yang sepakat ulama larangan berjual beli dalam masjid ialah akad jual beli. Hak tu yang sepakat. Saya jual saya beli dah. Contoh tak kira penceramah ke apa ke, penceramah jual obat ni, gamis kat awak. Dalam masjid. Dah. Tok siok jual apa benda ni, kebak kecil manis. Apa? Dalam masjid. Dalam masjid saya jual dengan harga peloya. Tok ilah saya belilah. Hak tu sepakat ulama haram. Okey. Yang khilaf ni ialah pemberitahuan. Siapa-siapa yang nak beli buku saya lepas kuliah nanti. Itu khilaf. Sebaik-baik tak usah sebut. Tapi kalau dia kata apa-apa nak beli apa-apa di luar masjid sana, boleh. Faham lagi? Itu bukan jual beli. Okey? Nampak tak? Okey, lepas siang nanti siapa-siapa yang nak beli, tolong ekonomi sama-sama kita bolehlah membeli belah di warung-warung di luar masjid nanti. Itu boleh. Itu bukan jual beli. Faham lagi? Yang tak boleh jual beli dalam masjid. Banyak yang berlakunya ialah muslimat. Bawa tudung jual dalam bagian muslimat. Kita tak apa. Faham? Kata beli dua ni, tanya bini. Beli dua ni. Beli sejik dia dengan ngeyang. Beli dia jual kat ni. Jual kat dalam masjid. Nampak? Jual tudung bawah. Khisi. Tudung apa benda seluar kuning. Faham lagi? Tahu tak? Jual digelar. Tak, ini berlaku. Hukumnya haram perbuatan lagu tu. Jangan. Bolehkah kita solat sunat sedangkan solat fardu belum habis? Boleh. Cuma jangan kita sengaja tinggal yang fardu, buat yang sunat saja. Haram perbuatan kita, bukan haram buat yang sunat, haram tinggal yang fardu. Kemudian kalau kita ada qada yang fardu, maka kita sebaiknya keluar pada khilaf ulama, buat yang fardu dulu biar susah. Walaupun ada pendapat mengatakan kita boleh qada yang fardu sambil kerjakan yang sunat. Faham lagi? Kerana keadaan hutang Allah itu. Maksud hutang Allah itu hutang solat fardu. Dalam Bukhari, fadainullah ahaqqu an yuqda. Maka hutang Allah yang fardu itu mustahak sangat dibayar dahulu. Okey?
Tapi ada juga pandangan mengatakan kalau kita ada hutang solat fardu, kita boleh buat yang sunat. Sambil-sambil kita bayar hutang yang fardu, bukan sunat saja. Jadi itu kemudahan bagi kita untuk ikut. Dalam satu geran tanah ada tertulis 4 nama sudah dibagikan bagian masing-masing. Tapi ada yang bantah kerana nama tersebut tak kira dan berkerah nak bagi belaka adik-beradik yang ada. Padahal masih hidup arwah dah bagi dah yang tertulis di geran. Saya adik-beradik satu lagi dah jual tanah itu 2 bagian masing-masing, tapi dia berkerah jualan itu tak sah. Sedangkan kalau tak sah, mana mungkin pejabat tanah dudukan jualan tanah itu. Saya jual bahagian yang telah ditetapkan dalam geran. Jadi duit itu saya tak makan lagi lah. Saya malah nak balah. Macam mana hukumnya? Baik. Ada sekeping tanah, ayah dia bagi dah ketika hidup. 4 keping tanah. 4 lot. 4 beradik. Okey? Ayah kata, ni ambil kemung seorang. Mamak ni, Dalah ni, Minah ni, Ketung ni. Jadi 4 beradik dapat belaka dah. Hukumnya kalau beri macam itu, sama ada nama letak dalam geran atau belum, milik adik-beradik, 4 beradik. Tidak lagi faraid. Yang faraid ni begini, ayah dia kata bukan nama ni boleh dalam geran beri kemung. Faham? Tapi oleh ayah tak boleh buh nama ayah. Pasal ayah ni nak orang muflih. Faham lagi? Bankruptcy. Jadi letak nama mung dulu. Nampak? Syarat dalam geran. Waktu wajib bagi. Tak boleh pada penama. Tapi kita bila tengok nama ada, bahan atas nama. Kena hati-hatilah bab gini. Okey? Jadi kalau dah ayah sudah beri pada 4 beradik ini, ada abang lagi minta, tak wajib bagi. Tak wajib bagi. Kerana beri masa hidup, hukumnya sah. Yang kena bagi ialah nama dalam geran, bukan nama kerana beri. Nama kerana nak letak nama atas syarat saja. Okey? Soalan seterusnya. Saya dari Terengganu nak pergi ke Bangi, Selangor. Saya duduk kat Bangi 3 hari. Lepas tu nak pergi Kajang. Satu lagi 3 hari. Bangi Kajang tak siapa ada marhalah. Boleh tak saya jamak? Boleh? Dia pergi ke Bangi, Bangi ke Kajang. Semua tu dalam musafir belaka. Yang tak boleh jamaknya begini. Dia pergi ke Bangi selama 4 hari dan ke atas. Maka hilang nama musafir. Kemudian bergerak ke Kajang tak sampai 85 kilo. Maka di Kajang tidak boleh jamak kasar. Faham lagi? Kerana dekat. Okey? Tapi dah dia pergi di Bangi, di Bangi, dia sudah musafir, di Kajang masih musafir, maka dikira masih musafir belaka. Faham lagi? Orang Kuala Lumpur mari ke Terengganu 2 hari. Lepas tu Setiu 1 hari. Semua boleh jamak kasar. Kerana apa? Dia mari walaupun dalam perjalanan musafir, singgah di Terengganu 2 hari, tetap musafir. Faham? Daripada Terengganu bergerak ke Setiu, dikira masih menerus menyambung perjalanan daripada Kuala Lumpur ke Setiu, masih musafir. Tapi kalau dia mari di Terengganu seminggu dah, maka dia pemukim Kuala Terengganu. Bila dia naik ke Merang 40 km saja Setiu, tak sampai marhalah cukup tak cukup, maka dia masih dikira pemukim. Okey? Adakah anjing buruan setuh dengan tuan tak perlu basuh? Takat manakah di benar Islam memegang anjing buruan? Binatang yang digigit oleh anjing buruan adakah perlu basuh? Dengan sengaja sentuh anjing buruan semasa melatihnya macam mana? Anjing buruan ke anjing tak buruan ke semuanya? Iza walagha kalbu fi ina'i halikum fafsiluhu sab'a. Wajib basuh 7 kali. Itu pendapat yang kuat. Okey? Kerana Nabi kata tak kira anjing mana-mana. Iza walaghal kalbu. Kau ada anjing mana pun? Maka termasuk anjing buruan. Yang dibolehkan kita dalam masalah anjing buruan ialah membela. Bukan masalah diringankan basuh. Basuh tetap 7 kali. Cuma kalau kita bela saja-saja di rumah, berdosa, haram, bid'ah. Ramai ni dah orang Melayu bela anjing dalam rumah. Maka pahala dia ganap sehari sebesar gunung Uhud. Dan malaikat tak masuk dalam rumah dia. Nabi pernah sampai di rumah, Jibril tak nak masuk. Rupanya ada anak anjing seekor bawah gerai. Katanya Nabi pada Aisyah, mau ambil di mana ni? Dia kata tak, dia masuk diri. Keluarkan, baru Jibril masuk. Kita tak suka malaikat Jibril, tak suka malaikat yang baik-baik, suka anjing daripada malaikat. Buh dalam rumah. Faham?
Jadi walaupun anjing itu anjing buruan, kalau dia jilat tangan kita, basuhnya 7 kali. Okey? Ulahunna biturab, salah satunya dengan air tanah. Cuma dalam bab anjing buruan kita gigit binatang buruan. Kita bawa anjing buruan masuk lautan, pergi Bukit Ko cari kacil. Kacil pun mitah. Anjing pun tengok kita. Kita kata go, dia pergi. Pauk takak, dia gigit mati. Okey? Kita boleh makan. Faham lagi? Okey, tempat gigit dia macam mana? 3 pendapat ulama. Yang kita nak amalkan ialah kita basuh ataupun kita potong. Jangan beri. Bahagian kena gigit itu buang. Okey? Itu cara dia. Soalan seterusnya. Jika musafir melebihi 3 hari satu destinasi, hari keempat dan seterusnya tak boleh dah nak solat jamak qasar. Macam mana jika hari keempat musafir itu musafir ke tempat destinasi negeri lain pula? Adakah waktu untuk qasar jamak dikira balik musafir hari keempat itu menjadi musafir hari pertama bagi musafir kali kedua? Dengar baik-baik, awak salah faham. Dia kata kalau kita musafir ke satu tempat 4 hari, 3 hari saja boleh jamak. Salah. Bukan. Hari pertama pun tak ada jamak tau. Ramai orang duk faham kalau kita nak pergi Kuala Lumpur seminggu, 3 hari pertama boleh jamak. Salah tu. Dengar baik-baik. Kalau kita musafir selama 4 hari dan ke atas nak duduk KL, kita tergantung nak singgah di KL 4 hari atau lebih, maka sampai saja di KL tak boleh jamak qasar. Kerana kita dikira pemukim Kuala Lumpur. Tapi kalau kita nak pergi Kuala Lumpur hanya 3 hari atau 2 atau 1 hari, masih boleh jamak qasar di KL. Kerana kita tidak berstatus pemukim, kita berstatus musafir yang singgah. Faham lagi? Situ salah. Cuma nak kira hari kita 4 hari itu gini. Kalau hari ini hari Selasa, bertolak ke Kuala Lumpur, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, nak balik hari Sabtu. Hari ini Selasa bertolak ke Kuala Lumpur. Bila balik ke Terengganu, bertolak balik hari Sabtu. Maka hari pergi tidak dikira, hari balik tidak dikira. Tinggal berapa hari? 3 sebenarnya awak musafir, boleh jamak qasar. Yang tak boleh jamak qasar, awak nak balik ke Terengganu hari Ahad. Hari ini hari Selasa, bertolak, duduk sana hari Rabu, Khamis, Jumaat. Sabtu, hari Ahad baru balik. Faham lagi? Jadi tinggal berapa hari? Hari pergi Selasa tidak dikira, hari balik hari Ahad tidak dikira. Tinggal berapa hari? 4. Orang yang nak pergi 4 hari tak boleh jamak qasar. Okey, tapi kalau kita dah masih musafir, contoh singgah di Kuala Lumpur 2 hari, masih musafir. Bertolak pula ke Melaka, musafir lagi. Melaka nak duduk berapa hari? 1 hari saja, musafir. Lepas tu pergi pula ke Air Hitam, Johor. Lama mana nak duduk? Seminggu. Sampai Air Hitam, hilang nama musafir. Soalan seterusnya. Adakah menjadi kesalahan seorang wanita berstatus ibu tunggal memberi pandangan dalam grup WhatsApp, padahal dalam grup WhatsApp itu ada kaum laki-laki? Jawabnya, asalnya boleh. Dalam grup WhatsApp ada perempuan yang bukan mahram, tapi dia berkata perkara yang dibenarkan syarak, boleh. Yang tak boleh, yang dilarang syarak. Faham lagi? Kerana dalam grup itu, grup WhatsApp apa semua ni, tulisan ke orang keluar? Ke orang duk erok? Tulisan dia saja. Jadi dia berkata benda yang boleh, dia bolehkan. Contoh dia kata, hari bila dijangka hujan lebat. Contoh, kita pun jawab dijangka hujan lebat hari Selasa. Benda-benda itu benda yang tidak dilarang syarak. Okey? Soalan seterusnya. Ramai orang suka pada kucing. Ingat ada yang jadikan sebagai pekerjaan jual kucing. Apakah hukum jual kucing? Jual kucing yang dilarang di dalam hadis ialah kucing liar yang menggigit. Kucing hutang gigit orang. Kucing tu. Adapun kucing yang kita bela kerana menjadi pet, binatang kesayangan dalam rumah, hukumnya harus. Okey? Boleh. Cuma dalam fiqh ada berlaku khilaf tentang menjual binatang yang tak boleh dimakan. Okey, binatang kucing ni boleh makan tak?
Tak boleh. Ghairul ma'kul. Mu panggil Tok Imam Mekah melih pun tak boleh makan. Okey, ada manfaat tak? Apa manfaat kita beli kucing 3,000 seekor British Shorthair? Ataupun apa kucing siang atau kucing yang comel-comel. Untuk apa? Nak menyukakan hati tuan rumah bermain-main. Itu bermanfaat. Pokoknya harus. Yang dilarang binatang yang tak ada manfaat. Beliau ular sawa. Nampak tak lagi? Anaconda duduk dapur. Dalam bilik tidur badak-badak sumbu. Faham lagi? Barulah tak ada manfaat. Kalau kita ada hutang orang dan orang yang dibayar secara sikit-sikit, andai nama kita senarai menunaikan haji, mana patut kita dulukan? Beri hutang ke atau pergi haji dulu? Beri hutang dulu. Sebab harta orang kita pelepah dulu. Tapi kalau kita nak pergi haji juga, tidak dilarang. Kita beritahu kepada tuan hutang, kita akan keluar negara untuk pergi menunaikan haji. Faham lagi? Yang tak bolehnya sampai masa bayar hutang, tak bayar, pergi haji, haram. Bukan pergi haji haram, tak bayar hutang orang, tu haram. Okey? Ramai orang tak bayar hutang kan, pergi umrah, pergi haji. Betul tak? Lelak ada. Kalau tak bayar terus, bukan tak bayar lambat. Sedangkan kita sampai masa bayar, tak bayar lagi sengaja, berdosa. Contoh kontraktor, dia dapat untung 200,000, kerja dia 3 juta, untung 200,000. Contoh, ambillah 100,000, pergi haji laki bini. Sedangkan tak bayar lagi, baik pitih orang. Dia ambil barang dia buat kerja itu, dia ambil dengan hardware 80,000 ini, tak bayar. Faham? Waktu perjanjian bayar sudah lepas, bulan lepas dah. Dia tak bayar. Faham? Dia pergi haji, berdosa. Nampak? Kenapa? Kerana waktu wajib bayar hutang sudah lepas, tak bayar. Dia pergi ke Mekah. Molek-molek ada. Faham lagi? Nampak kan? Dia nak Marlboro. Faham lagi? Kenapa? Kerana makan harta orang cara batil. Tu sengaja melewatkan, padahal bayar balik haji, dosa juga. Kenapa? Kerana wajib bayar hutang ialah pada hari yang dijanjikan. Dia ni sudah 3 bulan lewat, 3 bulan berdosa. Dah bayar terus. Ada tak? Dah bayar terus. Telefon dah akak lah, apalah, begitulah, begini. Senang sangat beli mesti baru. Betul tak? Telefon dah akak, blok orang lah. Waktu syaitan terus. Syaitan terus lah ni. Ingat Nabi kata, barang siapa yang sengaja tak bayar hutang orang, laqiyallahu yaumal qiyamati sariqa. Dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat sebagai seorang pencuri harta orang. Nampak? Allah layang dia pada mahsyar nanti sebagai penjenayah. Nampak? Tapi kita lihat dia Mekah layak loto ni. Penyum loto ni. Jamrah. Setan kata datang mendiri loto kau. Sama diri loto kau. Mu setan kau kapung, apa mu loto aku. Isteri kematian suami, ada seorang anak perempuan tunggal. Arwah pula anak tunggal dan punya adik-beradik si ibu bapa. Siapa yang kena jaga anak tersebut? Bapa saudara. Bapa saudara budak tu. Okey, sebelah ayah. Faham? Jangan awak tak kenal pula. Anak saudara. Dari segi pembagian harta, guana pula dia mewarisi harta. Ayah ada, ayah tak ada. Ayah tak dapat. Mak ada, mak 1/6. Okey? Mak bagi si mati. Faham lagi? Macam kita lah, kalau kita mati, ayah ada, mak ada. Ayah 1/6, mak 1/6. 1/6 ni maksudnya gini, kalau kita ada 6,000 je kita tinggal, ayah dapat 1,000, mak dapat 1,000. Okey, 1/6. Kita musafir naik bah dak berhenti semayang maghrib, terus pergi sampai ke destinasi. Kita pun sampai rumah, kita solat qada rumah garik. Atau bagaimana cara hak mudah yang bagus? Kalau kita ada wuduk, wajib semayang dalam kenderaan. Kalau boleh berdiri, wajib berdiri, tak boleh berdiri, semayang atas kursi. Sah dah. Faham lagi? Jika ada cukup syarat. Contoh tutup aurat dan dan suci daripada najis. Yang 3 ada wuduk. Bah dak berhenti ni subuh ni. Faham? Dia berhenti, dia bang berhenti subuh, nafsu kurang. Aduh.
Dia pegang ni, kalau dia bagi ni, kita pun ada wudu. Tutup aurat, bayar. Allahu Akbar. Boleh tak menghadap kiblat? Boleh, wajib. Payah menghadap kiblat, kiblat kono. Kata ulama, kalau boleh takbir je menghadap kiblat. Allahu Akbar. Lepas tu semayang duduk. Sah, tak payah qada. Kenapa? Kerana semayang sudah cukup syarat. Pukul 8 baru berhenti. Tengok dia hebat tak? 3 lain tak ada air. Faham lagi? Patut tak berhenti. Lepas takbir solat, kita niat hanya aku solat fardu subuh ikut imam je. Sah tak solat? Sah. Tu imam Allahu Akbar, semayang subuh berjemaah. Kita pun Allah, aku semayang fardu subuh ikut imam, sah. Benda yang kata tak sah. Aku semayang wajib. Fardu subuh, fardu wajib. Subuh wajib. Faham tak? Itu wajib. Qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad, aku semayang. Ta'arud sebut fardu. Fardu sebut dah. Kemudian ta'yin. Waktu mana? Subuh. Aku semayang fardu subuh. Aku semayang qasad. Ta'arud, ta'yin. Aku semayang fardu subuh. Sah dah lah. Makmum itu tidak wajib di dalam takbir. Sunat di dalam takbir. Tapi jangan sampai selepas rokok kita masih belum berniat lagi, maka kita setengah fuqaha tak boleh ikut. Faham tak? Jadi boleh. Allah, aku semayang fardu subuh saja. Habis takbir, makmum boleh. Nampak? Tapi sunat biarlah dalam takbir. Allah, aku semayang fardu subuh, makmum. Dah. 2 rakaat tak wajib sebut, sunat. Menghadap kiblat tak wajib sebut, sunat. Kerana Allah Ta'ala tak wajib sebut, sunat. Tapi kalau kita sebut semua, afdal. Allah, aku semayang fardu subuh, makmum 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Silakan. Itu yang terbaik. Nampak? Kalau kita tak mau kata makmum, macam ni kata, ikut imam, boleh tak? Asal maksudnya sama. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya bagi seorang apa yang disebut dalam berniat. Jadi kalau mu sebut makmum, sah juga. Tak sebut makmum, ikut imam, sah. Tak sebut ikut imam, berjamaah, sah. Nampak lagi? Jika seorang berbaring dalam keadaan berwuduk tempoh lama, adakah batal wuduk? Tak batal. 20 tahun dia baring, tak batal. Yang batal 4 perkara. Keluar suatu dari kemaluan depan atau belakang, sentuh perempuan yang sah nikah tapi tidak berlapik, pegang kemaluan dengan tapak tangan. Apa benda ni? Yang keempat, hilang akal sebab tidur atau pitam. Baring tidur lagi. Baring tak tidur. Maksud batal ini, mata sudah lena. Al-aina wika usahi. Mata yang tidak tidur, tidak lena lah. Dia ingat keluar angin atau tidak. Faman nama falitawadda. Jika sudah lena, maka kena ambil wuduk. Dia baring aja, dah dia baring. 3 minggu lebih dah. Jangan ketuk sudah. Jika kita lupa satu barang itu milik siapa, pemberian orang kepada kita atau orang minta tolong hadiah ke orang lain atau hak orang lain, tapi dalam simpanan kita, nak buat macam mana dengan barang itu? Kita kena cari tuang dia. Sekarang lagi mudah, ada medsos, media sosial. Nah, siapa saya ada simpan satu barang antik, setrika lama. Siapa pemiliknya, mungkin saya terlupa, sila hubungi saya. Faham lagi itu cara dia. Bila diam juga sudah kita iklankan, tidak ditemukan siapa-siapa, maka boleh kita sedekahkan. Soalan seterusnya. Saya umur 26 tahun. Saya jumpa surat nikah ayah dan mak saya. Saya lahir 6 bulan selepas mereka bernikah. Bolehkah bin ayah saya? Bolehkah berwalikan ayah saya? Harta pusaka guna cerita. Mohon pencerahan. Baik. Orang puang ni. Muslimat tanya, dia umur 26 dah nak nikah ni. Tapi dia tengok dalam surat beranak ada satu surat, sebenarnya dia lahir 6 bulan selepas mak dia kahwin. Mak dia kahwin dengan ayah dia 1 bulan 1. Faham tak? Dia lahir bulan 7 selepas 6 bulan. 1 hari bulan 7 bermakna 6 bulan dia mengandung. Faham lagi
Jadi dia datang keraguan. Adakah dia itu anak yang sah atau tidak? Okey? Dengar baik-baik. Sekurang-kurang mengandung 6 bulan. Jadi awak sudah dikira sah. Tidak ada dikira hamil tak sampai 6 bulan. Nah, jadi kalau 6 bulan sudah minimal, sudah sah. Okey? Dan maksima dalam mazhab Syafi'i lah. Maksimanya hamil 4 tahun. Ghalibnya hamil berapa bulan? 9 bulan. Tapi paling banyak, paling lama 4 tahun. Nampak? Imam Hanbali dia kata jiran aku ada seorang perempuan, dia mengandung 3 orang anak 12 tahun. Bermakna seorang 4 tahun. Beranak tu gigi ada belaka tu. Tak berani nak belah mulut, gigi seronggi ambil. Faham tak? Nampak? Tubik tu kayu hasikal tau. Dah 4 tahun duduk dalam perut. Nah, tu paling lama lah, tapi jarang berlaku lah. Okey? Jadi awak kata ibu awak lahir 6 bulan lepas ibu bapa awak berkahwin, maka masih sah kerana duduk pada minimal. Okey? Jadi tetap berbinkan bapa awak, dan bapa awak lah akan yang jadi wali nikahnya nanti. Apakah hukum memakai tattoo stiker je masa solat? Jawabnya, jika stiker itu ditampal lepas wuduk, sah solat. Tapi kalau stiker dulu baru wuduk, tidak sah solat. Bila? Jika ditampal stiker itu pada anggota wuduk. Ingat awak zaman dulu buat tattoo? Buat dengan benda? Cekelak swigang. Faham lagi? Cekelak swigang, buka koyak kulit tu, dalam kan ada gambar katung, jilat ni, tepek tangan. Tengok, adudu. Faham lagi? Tak ada. Kelas lagi sekolah. Pergi sekolah kelas bawah ada gambar ni. Donald Duck sini, Mickey Mouse, Ultraman. Kelas. Dok asuh ni, takut tangga. Hukumnya budak-budak tu ialah kalau kita buat lagu tu haram, walaupun sementara, kerana Nabi melarang melukis pada tubuh badan. Sama ada lukis tajalah kekal atau sementara. Okey? Yang boleh lukis kerana pembedahan boleh. Orang nak belah orang yang lukis tu. Nak belah perut kan? Lukis tu. Dia ambil pen, doktor kan? Toreh gini, buat gini, dilukis. Tu tak apa nak belah. Faham? Bagaimana anak nak tolak calon isteri daripada pihak pilihan ibu bapa? Tolak dengan baik. Beritahu saya sudah ada pasangan, saya sudah ada pilihan, supaya ibu bapa kita tidak terasa hati. Okey? Ayah dia kata, aku nak nikah juga ni. Mak dah ada benda dah. Ayah tu kadang-kadang nebeng sangat. Pasal kita, ayah kenang budak puan ni. Dia gini lah, kita ada dah, ni ambil ayah. Nah, senang lah. Ngamuk moknya. Faham tak lagi? Pecah dapur lah. Gaung widuti. Nyanda ayah. Bomoh. Jatuh tak talak suami isteri berlakon dalam filem Babak Bercerai. Okey. Dalam satu filem Babak Bercerai, jatuh tak talak? Dengar baik-baik. Bergantung pada lafaz. Dia 3 perkara. Kalau bergurau pun sungguh, mana jadilah. Kalau serius pun jadi. Nabi kata salah satu 3 perkara, jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Faham lagi? 3 perkara sungguh pun jadi, bergurau bermain pun jadi. Okey? Nabi kata iaitu an-nikah wa talaq wa raj'ah, iaitu kahwin, nikah, dan cerai dan raj'ah. Maknanya kahwin ni kalau gurau pun sah, kalau cukup syarat ada wali saksi. Bercerai, gurau-gurau pun sah, jatuh talak. Begitu juga rajak. Okey, soalan kita pada bab cerai. Dalam filem. Okey, dalam filem itu isteri dia menjadi isteri di dalam drama. Okey, faham lagi ya? Contoh yang pertama. Memang dalam drama itu isteri dia sungguh di rumah dan isteri di dalam drama. Lalu dia berkata kepada isterinya di dalam drama yang juga memang isterinya betul, aku telah ceraikan kamu 1 talak. Jatuh talak. Aku telah ceraikan kamu 1 talak.
Padahal berlaku tak? Mana hak tu kacik pinang, keletak. Bang, action. Aku telah ceraikan kamu dengan satu talak. Dia kata pada isteri dia dalam drama. Jatuh talak. Yang tak jatuh dalam drama tu. Kerana drama tu tipu. Faham lagi? Jadi isteri dia tu balik di rumah, cerai. Itu jika isterinya ada di dalam filem. Berlakon sama. Aku telah ceraikan kamu. Okey? Isteri dia tak berlakon. Isteri dia duduk rumah, duduk tumbuk belacang. Keletum. Suami dia duduk berlakon. Faham? Dalam studio. Suami dia kata, aku telah cerai isteriku satu talak. Maka isteri dalam drama tak jatuh. Isteri yang tumbuk belacang di rumah jatuh talak. Kerana dia kata, aku telah ceraikan isteriku. Faham lagi? Isteriku tu kena pada hak dalam gambar ke hak di rumah? Hak di rumah jatuh hak di rumah. Tapi kalau dia kata pada isteri dalam drama saja isteri yang sebenar bukan isteri, aku telah ceraikan kamu, tak jatuh talak. Isteri yang drama tak jatuh kerana bukan bini dia, isteri di rumah pun tak jatuh kerana dia tak kata pada isteri dia kata pada perempuan lain, tak jatuh. Faham lagi? Beres. Untuk bagaimana nak menguruskan jenazah memakai pewarna rambut dai yang tak kena air, perlukah cukur rambut itu? Jawabnya, kata setengah ulama, dicukur. Kata setengah ulama, jika mengairkan mayat maka ditayamumkan. Okey? Soalan yang terakhir, untuk mengelakkan daripada dimarah dan bergaduh dengan suami, saya hanya biarkan saja suami saya dalam keadaan lalai dalam sembahyang, tidak berjemaah di masjid, tidak hadir kuliah. Apakah hukumnya sebagai isteri? Baik. Suami dia ni tak suka pergi masjid, tak suka pergi surau, tak suka bergaul dengan orang sembahyang, dengan orang majlis ilmu dan sebagainya. Okey. Jadi suami dia, isteri dia tak mubalah, dia diam. Jawabnya, tidaklah berdosa, tetapi ingat isteri itu penasihat. Faham tak? Bila suami kita tak betul, dia mengharapkan siapa nasihat? Kita lah. Maka berilah nasihat. Ajak dia bil hikmah, dengan bijaksana. Gunakanlah kebijaksanaan kamu yang berstatus sebagai isteri. Kamu faham suami kamu macam mana teguran yang boleh membina dia. Teguran direct, pusing rambut dulu, atau jenis kona baring, atau kinayah sindir-menyindir, atau dalam gurauan, atau sharekan benda-benda yang baik dalam grup WhatsApp, sampaikan kepada pengetahuan suami. Jangan berhenti. Inna dina, sungguhnya agama ini sentiasa kena an-nasihah. Faham? Lebih-lebih lagi orang yang kita nak bersamanya sampai ke syurga nanti. Jadi kalau ada suami lagu ni, nasihat. Kalau kita tahu dah kalau kita nasihat memang tak jadi apa pun, tetap nasihat juga. Tapi jika kalau kita nasihat, dia akan memudaratkan kita sepak terajang tumbuk kita, maka kita boleh suruh orang lain yang suami kita segan, nasihatkan dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na wa 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.